Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Panel pakar perubatan Amerika Syarikat menggesa agar dos penggalak khas Omicron diperkenalkan pada musim sejuk. Ia susulan jangkaan vaksin COVID-19 diperlukan secara bermusim yang berterusan seperti influenza. 19 panel pakar yang dipanggil bermesyuarat oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA menyokong saranan tersebut. Ini selepas seharian mengkaji data tersedia termasuk jangkaan berlakunya gelombang baharu pada masa depan. Di Perancis, orang ramai digesa memakai pelitup muka di kawasan sesak. Ini susulan laporan berlakunya peningkatan kes COVID-19 secara mendadak sepanjang minggu lalu. Gesaan dibuat Perdana Menteri Elizabeth Borne selepas mengadakan pertemuan bersama pegawai kanan kesihatan dan ketua pentadbiran wilayah Perancis. Masyarakat juga diingatkan kerap mencuci tangan selain menyemak maklumat mengenai vaksinasi. Menurut data semalam, kes positif melonjak sehingga 147,248, 54% lebih tinggi berbanding minggu sebelumnya. Pakar kesihatan menyifatkannya sebagai gelombang ketujuh virus COVID-19 di Eropah. Sekutu NATO, Turki menarik balik kuasa veto terhadap Finland dan Sweden untuk menyertai Pakatan Barat. Tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga negara bersetuju untuk melindungi keselamatan antara satu sama lain, sekaligus menamatkan drama selama berminggu-minggu yang menguji perpaduan sekutu menentang pencerobohan Rusia terhadap Ukraine. Dengan sokongan Ankara, Helsinki dan Stockholm boleh meneruskan permohonan menyertai Pakatan Bersenjata Nuklear. Kenyataan Presiden Finland Sauli Niinisto menyebut para menteri luar dari ketiga-tiga negara telah menandatangani memorandum 3 hala yang mengesahkan Turki akan menyokong Finland dan Sweden menjadi anggota NATO. Dalam pada itu, sejak krisis Rusia-Ukraine berlaku Februari lalu, lebih 6.2 juta orang kehilangan tempat tinggal di Ukraine disebabkan pencerobohan tentera Rusia. Ia merupakan tambahan kepada 5.26 juta orang yang melarikan diri dari Ukraine dan didaftarkan sebagai pelarian di Eropah. Demikian menurut Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi. Iraq merekodkan kematian pertama akibat wabak taun di wilayah utara Kirkuk semalam. Menurut jurucakap Kementerian Kesihatan Saif Al-Badar, dalam tempoh 24 jam sebanyak 17 kes baharu dilaporkan, menjadikan keseluruhan kes dilaporkan di Iraq sejak awal tahun meningkat kepada 76. Wabak itu dilaporkan secara rasmi pada bulan ini dengan Kirkuk menyumbang satu daripada 13 kes pada ketika itu. Kebanyakan jangkitan lain tertumpu di Sulaimaniyah. Lebih 100 orang termasuk wanita telah dibunuh di Kem Al-Hol, Syria dalam tempoh 18 bulan. Demikian dimaklumkan Penyelaras Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penduduk Syria Imran Riza. Tegas beliau, kem itu semakin tidak selamat, malah tahanan kanak-kanak menjalani kehidupan tanpa masa depan. Kem Al-Hol yang terletak di timur laut merupakan kemudahan tahanan sementara. Ia menempatkan kira-kira 56,000 orang. Kebanyakan mereka adalah rakyat Syria dan Iraq. Di Amerika Syarikat, seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun menembak mati seorang bayi dan mencederakan adik perempuannya. Insiden terjadi ketika kanak-kanak itu bermain pistol dengan bapanya di Florida minggu lalu. Menurut Syarif Daerah Escambia, Chip Simon, bapa kanak-kanak terbabit, Roderick Randall, 45 tahun telah ditangkap dan didakwa. Dia didakwa atas pertuduhan cuai, memiliki senjata api yang menyalahi undang-undang termasuk menyembunyikan bukti, tertuduh mempunyai rekod jenayah dan dilarang memiliki senjata api. Sukan tenis Wimbledon, Serena Williams tewas kepada pemain bukan pilihan Harmony Tan 5-7, 6-1, 6-7 pada pusingan pertama. Ia kekalahan dalam perlawanan perseorangan pertamanya dalam tempoh setahun. Pemain Amerika Syarikat berusia 40 tahun itu memenangi kali terakhir daripada 7 gelaran perseorangan Wimbledon 6 tahun lalu. Sementara itu, Serena dalam reaksinya menepis sebarang kabar angin mengenai persaraannya sambil menegaskan dia masih bermotivasi untuk bermain di terbuka Amerika Syarikat akhir tahun ini.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.